Alhamdulillah, sama-sama kita dapat menunaikan salat berdoa pada maghrib. Dan bagaimana yang kita maklumkan, insyaAllah pada malam ini akan ada kuliah yang akan dipimpin oleh Ustaz Ahmad Sadiqudin bin Samsudin yang mengajar Ustaz Safwan, yang akan menggunakan kitab Al-Risalah Jami'ah. Sedikit tentang latar belakang Ustaz Sadiqudin. Ustaz Ahmad Sadiqudin bin Samsudin Al-Fahani Al-Malaki dilahirkan pada tahun 3 16 1996 di Temeluk, Pahang dan Makmur, dan kemudian pada umur 10 tahun beliau bersama keluarganya telah berpindah ke negeri Melaka. Kemudian membesar serta mendapat pendidikan Melaka. Pada tahun 2014 beliau telah menyambung pelajarannya ke Darul Mustafa, iaitu adalah Maut Yaman. Pada tahun 2016 beliau menikah rumah tangga dan telah memberikan 3 orang anak. Beliau merupakan seorang pendakwah bebas yang giat berdakwah, mengajar di masjid dan surau-surau di sekitar negeri Melaka. Selain itu, beliau juga bergiat aktif di dalam bidang penulisan, penterjemahan, mempunyai berbagai karya dan kajian ilmiah. Banyak karya dan penulisan Ustaz Ahmad Sadiqudin ini. Saya rasa kita akan bawakan dalam buku misi insyaAllah, dan panjang sangat, dan kita kan mengatur kita menjemput Al-Fahani Ustaz Ahmad Sadiqudin untuk menyampaikan kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barika wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haq bil haq, al-hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita pada malam ini. Nikmat yang tersangat-sangat agung, ditempatkan kita di dalam tempat yang sangat-sangat penuh dengan pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim radhiyallahu taala anhu, "Inna ahabba biladi 'indallahi masajiduha wa abghadu biladi 'indallahi aswaquha." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sesebuah penempatan itu adalah masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sesebuah penempatan, di dalam sesebuah perumahan, di dalam sesebuah perkampungan, di dalam sebuah tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu di mana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aswaquha, yakni pasar-pasar atau pasar-pasar raya. Nah, kerana apa? Kerana di situ ramai orang-orang yang lalai daripada Allah. Ramai orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ramai orang yang sibuk dengan urusan jual beli. Ramai orang yang sibuk dengan urusan dunia, tetapi tidak di masjid Allah Subhanahu wa taala, tidak. Orang-orang yang datang kepada masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, mereka itu siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billah." Sesungguhnya orang yang mengimarahkan masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, itu siapa? Title mereka apa? Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Man amana billahi wa bil yaumil akhir. Mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman kepada hari akhirat. Syahadah daripada Allah Subhanahu wa taala. Penyaksian daripada Rabbul Izzah, Allah Jalla Jalaluhu.
Allah memberikan sebuah penyaksian bahawa yang datang ke tempat ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada hari-hari akhirat. Nah, dikatakan bahawasanya masjid itu adalah tempat ataupun rumah-rumah ibadat, atau digelar sebagai dengan bahasa sastranya sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala. Kerana yang datang adalah tetamu daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Takhayyal, yakni kita berkhayal seketika ketika mana satu orang raja, satu orang sultan menjemput tamu, seseorang tetamu untuk datang ke tempatnya. Apakah akan dipanggil orang-orang yang biasa untuk datang bertamu di istana raja atau istana sultan, di rumah pemerintah? Tidak. Nah, sudahlah dijemput, diletakkan di dalam tempat yang paling dicintai. Nah, kalau hukum adatnya, kita ini akan menyangkakan bahawasanya tempat yang paling kita cinta, tempat yang paling kita suka di dalam rumah kita, kediaman kita itu di mana? Bilik tidur kita. Nah, pemerintah itu atau sultan atau raja yang menjemput tamunya itu, menjemput tetamunya, malam ini tidur di dalam biliknya. Nah, siapa tamunya itu? Pasti orang yang mempunyai darajat di sisi kerajaan, darajat di sisi pemerintah, darajat di sisi seorang raja tadi, darajat di sisi seorang sultan tadi. Nah, begitu diibaratkan. Wallahu mathalul a'la. Allah Subhanahu wa taala contohnya lebih tinggi daripada itu. Nah, ketika mana Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzah ataupun Rabbul Alamin, penguasa bagi sekalian alam. Nah, juga penguasa bagi sekalian kekuasaan yang ada. Malikul Muluk, raja bagi segala raja, menjemput hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertebaran di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sedang sibuk dengan dunia, ada yang sibuk dengan bermaksiat, ada yang sibuk dengan urusan keluarga, ada yang sedang sibuk dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Ada beberapa daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan rumah Allah itu adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sesebuah penempatan. Alhamdulillah, nikmat yang besar Allah berikan kepada kita. Masih lagi Allah memberikan kita kesempatan dan taufik untuk duduk di dalam tempat yang paling dicintai oleh Allah. Sudah tentu yang duduk di dalam tempat yang paling dicintai adalah mereka-mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengekalkan nikmat ini kepada kita semua yang hadir di dalam masjid ini insyaallah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan kepadanya, apa yang dijadikan kepada hamba itu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yufaqihu fid din. Dia itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan ilmu agama, akan kefahaman terhadap agama. Dan kefahaman terhadap ilmu dan agama ini tidak akan kita dapatkan melainkan dengan kita menghadiri majlis-majlis ilmu. Secara amnya, maksud daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah siapa yang ingin secara mukhalafatul makna, perbezaan yakni makna terbalik daripada hadis ini, mereka-mereka yang ingin diberikan keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu siapa? Orang yang dijauhkan daripada majlis-majlis ilmu. Alhamdulillah, nikmat yang kedua yang agung Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat untuk menjadi satu orang yang menuntut ilmu dan menghadiri majlis ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ashabi, wahai sahabatku, kalau kalian lalu berjalan dan kalian temukan taman-taman syurga, nah duduklah kalian di dalam taman-taman syurga itu." Wakila ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang diartikan dengan taman syurga itu ya Rasulullah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khilaquz zikir, bulatan orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, tanyalah kalian kepada ahli zikir sekiranya kalian tidak mengetahui terhadap sesuatu urusan. Diisytiharkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut di dalam kalamnya yang qadim bahawa sekiranya kalian mempunyai persoalan, tanya kepada siapa? Ahli zikir.
Dan siapa itu ahli zikir? Nah, persoalannya siapa itu ahli zikir? Ahli zikir yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Hanya sahaja golongan yang paling mentakuti Allah Subhanahu wa taala di dalam kalangan hamba-hamba Allah yang ada itu siapa? Para ulama. Para ulama adalah orang yang paling mentakuti Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah faedah zikir kalau tidak mendatangkan ketakutan kepada seseorang hamba? Sudah pasti ketika mana Allah berfirman fas'alu ahla dzikri, tanyalah kalian kepada ahli zikir sekiranya kalian tidak mengetahui sesuatu perkara. Siapa itu ahli zikir? Itu adalah para ulama-ulama, orang-orang yang arif terhadap urusan agama. Langkah menjadi arif terhadap urusan agama dengan menghadiri majlis ilmu. Ketika mana kita diberikan nikmat untuk menghadiri majlis ilmu, itu berarti Allah ingin memberikan kepada kita kebaikan dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Dan insya-Allah kita akan membacakan dan kita akan membacakan kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah karangan Al-Imam Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi rahimahullahu taala. Sebuah kitab yang sangat-sangat agung di dalam silibus pembelajaran fikih mazhab Asy-Syafi'i. Al-Imam Syafi'i di dalam kitab ataupun langkah-langkah step untuk mempelajari mazhab Al-Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'iyah, itu kitab yang paling asas sekali adalah kitab Ar-Risalah Jami'ah, dikarang oleh satu orang ulama yang agung di bumi daripada bumi Hadramaut, dinamakan dengan nama Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi, zuriat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barika wa sallim. Beliau adalah satu orang imam yang sangat-sangat agung pada zamannya. Nah, merupakan kebanggaan kepada ataupun umdah bagi sekalian. Umdah ini adalah merupakan pegangan bagi sekalian ulama-ulama Hadramaut di zamannya. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau ini adalah merupakan satu orang yang digelar dengan gelaran, diletakkan sebuah misal pada zamannya itu, keilmuan Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi atau pengarang kitab yang kita akan bacakan ini, diletakkan misal keilmuannya itu seperti Al-Imam Syafi'i, digelar Syafi'i fi zamani, Syafi'i pada zamannya. Keilmuannya seperti mana? Seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, itu Al-Imam Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi, menguasai segala jenis atau segenap jenis ilmu. Al-Imam, ketika disebutkan imam di kalangan para ulama, itu bukan berarti imam masjid mengimami makmum, tidak. Yang diartikan dengan imam itu adalah panutan atau pemimpin para ulama di zamannya. Nah, digelar gelaran Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, yaitu pengarang kitab yang kita akan bacakan ini, dengan gelaran Al-Imam Al-Allamah, satu orang yang sangat-sangat alim, Al-Arif billah wa rasulih, satu orang yang arif billah, satu orang yang arif billah wa rasulih, dan mengenal Rasulnya, mengenal Allah dan mengenal Rasulnya. Al-Habib, digelarkan Habib itu adalah ketika mana satu orang mempunyai silsilah nasab yang bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi dilahirkan di bumi Ghurfah di Hadramaut. Dilahirkan di bumi Ghurfah, satu penempatan yang dinamakan dengan perkampungan Ghurfah di Hadramaut pada tahun 1069 Hijriah. 1069 Hijriah. Nah, dan beliau daripada tempat kelahirannya beliau menuntut ilmu, berjalan kaki, masyian ila Shibam. Berkata ulama di dalam biografinya, beliau berjalan kaki sehingga ke bumi Shibam. Jarak di antara Ghurfah dengan Shibam atau tempatnya Hautah dengan Shibam itu mengambil perjalanan selama dalam lebih kurang 5 jam atau 4 jam ke Shibam. Berjalan kaki setiap hari menuntut ilmu ke Shibam, ke Tris. Nah, Tris ini dalam mungkin 40 minit. Ke Shibam tadi mungkin dalam sekitar 2 jam gitu, tak sampai 4 jam. Juga ke Sayun. Beliau berjalan kaki ke Sayun, iaitu satu tempat ataupun satu negeri di bumi Hadramaut, satu daerah di Hadramaut, yang mana kalau kita naik kereta pada zaman ini mungkin sekitar 20 minit. Nah, ataupun 15 minit daripada tempat kelahiran Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Juga beliau berjalan kaki semata-mata untuk menuntut ilmu di bumi Tarim. Nah, perjalanan di antara Hautah ataupun di antara Ghurfah dan Tarim mengambil masa selama 40 minit. Nah, beliau berjalan kaki setiap hari untuk menuntut ilmu. Dan juga bertafakuh, menerima pembelajaran dan didikan daripada gurunya Al-Habib Abdullah
bin Ahmad Bil-Faqih, satu orang imam yang tersangat-sangat agung di zamannya. Daripada Al-Habib Abdullah bin Ahmad Bil-Faqih ini, beliau menuntut ilmu segenap jenis ilmu syariah daripada usul dan cabangnya. Jadi ketika mana kita menyebutkan ilmu syariah, itu berarti sebuah perbahasan ilmu yang luas. Agama bukan sahaja fiqh, bukan sahaja tauhid, dan bukan sahaja tasawuf. Nah, diartikan dengan agama Islam, ilmu agama itu pelbagai jenis bidang ilmu. Di antaranya ada yang dinamakan sebagai ilmu lughah. Ilmu lughah ini terbahagi kepada beberapa cabang, yaitu nahwu, sharaf, balaghah. Nah, juga ada di antaranya ilmu akal, ilmu logik dipanggil. Ini adalah ilmu mantik. Nah, juga ada di antaranya ada yang dinamakan sebagai ilmu tauhid. Ada yang dinamakan dengan ilmu fiqh. Dan fiqh itu ada usul fiqh dan ada qawaidul fiqhiyah. Nah, qawaid fiqh ini semua subjek yang berlainan di dalam ilmu agama. Ada juga yang dinamakan dengan tafsir. Tafsir ini memerlukan kepada usul tafsir. Nah, ini subjek yang berlainan, tafsir dan usul tafsir, hadis dan mustalah hadis. Nah, ini adalah cabang-cabang ilmu yang berlainan. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengambil segenap jenis daripada subjek-subjek ilmu dan mata pelajaran agama daripada gurunya Al-Habib Abdullah bin Ahmad Bil-Faqih. Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Ahmad Bil-Faqih mempunyai satu orang anak yang bernama Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad Bil-Faqih. Digelar dengan gelaran Allamatud Dunya pada zamannya. Satu orang yang sangat alim di dalam dunia pada zamannya. Nah, ketika mana beliau meninggal, anaknya pernah berkata, amutu wa fi qalbi mi'atal ulum. Aku ini kalau meninggal ada 100 daripada ilmu yang masih orang belum ambil daripada aku. 100 jenis bidang ilmu. Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Bil-Faqih ini di antara keilmuannya, yaitu teman kepada pengarang kitab dan anak kepada guru pengarang kitab ini, salah satu daripada keilmuannya, beliau mempunyai ilmu yang aneh-aneh. Di antaranya mengetahui cara peredaran angin dan tahu apa dinamakan sebagai dengan ilmu pasir, ilmu ramal. Kegunaan ilmu ini seperti mana yang dikisahkan di dalam kisah ketika mana Nabi SAW hijrah ke bumi Madinah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dikejar oleh siapa? Orang Quraisy mengejar Rasul SAW. Mereka mengupas siapa? Surakah bin Malik. Satu orang yang bernama Surakah bin Malik. Bagaimana tahap keilmuannya? Nah, Surakah bin Malik ini samping tingginya ilmunya itu, dikatakan bahawasanya kalau ada orang, kalau dia melihat kepada tikar atau kapet atau sebuah tempat, dia akan tahu siapa yang pernah duduk kepada tempat itu. Kalau perempuan, sama ada anak dara ataupun janda, dia tahu semuanya, ataupun telah berkahwin. Ini keilmuan Surakah bin Malik mengejar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu itu masih ada di kalangan para ulama yang ada, dipanggil sebagai ilmu mujarrabat. Nah, banyak sekali di antaranya ilmu ragam, ilmu nombor, ilmu huruf dan sebagainya. Ulama-ulama Melayu banyak mengamalkan ilmu-ilmu seperti ini. Ini Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Bil-Faqih, teman seperguruan kepada Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Juga pengarang kepada kitab ini adalah satu orang imam yang tersangat-sangat wara'. Ketika dahulu di bumi Hadramaut, kalau ingin dinisbahkan wara', nisbahannya kepada Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Kalau ada orang yang memberikan contoh wara', mahu jadi wara' seperti siapa? Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Nah, samping wara'nya, dan beliau adalah satu orang yang tersangat-sangat kaya di zamannya, mempunyai harta yang luas, tetapi hartanya diinfakkan semuanya kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Digelar dengan gelaran Abul Masajid. Nah, pemilik kepada masjid-masjid. Kerana apa? Kerana samping banyaknya masjid yang dibina oleh beliau radhiyallahu taala anhu, dan dibina oleh beliau dengan duit beliau. Juga syarat untuk satu orang bekerja menjadi pekerja beliau di dalam membina masjid, perlu menerima syarat-syarat yang diberikan oleh beliau. Antara syaratnya adalah, pertama, tidak boleh makan melainkan makanan yang disediakan oleh beliau radhiyallahu taala anhu. Tidak boleh minum melainkan dengan minuman yang disediakan oleh beliau. Tidak boleh pakai pakaian melainkan pakaian yang telah dibeli oleh beliau. Nah, dalam tempoh pembinaan masjid, tidak dibenarkan sama sekali kepada tukang-tukang atau pekerjanya untuk makan atau pakai atau minum makanan selain daripada yang diberikan oleh Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, pengarang kitab kita ini. Nah, samping waraknya beliau ingin menjaga akan makanan-makanan yang dimakan oleh orang-orang yang mendirikan masjid-masjid yang dibina oleh beliau radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika dikatakan bahawasanya satu kejadian telah berlaku. Nah, ketika mana tukang-tukang mereka ini sedang membina masjid,
Dan adat bagi Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, pengarang kitab yang kita belajar pada malam ini, itu adalah beliau setiap pagi setelah daripada isyraq, setelah daripada solat duha, beliau akan membawa makanan-makanan, dipanggil sarapan, futur, nah, roti dan sebagainya, dan lauk, untuk dibawakan kepada pekerja-pekerja yang sedang membina masjid. Kerana syarat bagi pekerja masjid itu tidak boleh makan melainkan makanan yang disediakan oleh beliau. Subhanallah, satu ketika Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, pengarang kitab ini, lambat datang membawa makanan. Lambat bawa makanan untuk dihidangkan kepada orang yang sedang membina masjid atau pekerja-pekerjanya yang sedang membina masjid. Ketika mana sedang lambat datang, kebetulan di sebelah masjid itu ada satu rumah daripada seorang ulama yang terkenal dengan kewaliannya. Dan ulama ini melihat kepada pekerja yang sedang membina masjid ini, juga terletak di dalam hatinya rahmah, kesian terhadap pekerja-pekerja ini. Maka dikirimkan makanan kepada pekerja-pekerja Al-Imam Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi. Jadi pekerja Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi menyangkakan bahawa ini adalah makanan kiriman tuannya ataupun majikannya. Dimakan oleh mereka. Ketika sedang dimakan, tiba-tiba Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, pengarang kitab ini, sampai dengan membawa makanan. Masing-masing lihat satu sama lain sekarang. Masing-masing lihat satu sama lain. Ketika mana lihat satu sama lain, Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi kata, sekarang kalian telah langgar janji. Daripada mana makanan yang kalian dapatkan? Jadi pekerja-pekerja mereka kata, kami tidak tahu, kami menyangkakan bahawa ini makanan ini daripadamu, wahai imam. Jadi dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, oleh kerana kalian telah melanggar syaratku, maka kalian harus dihukum. Jadi majikan sebagai seorang pekerja pasti mentaati kepada majikannya. Maka pekerja tadi berkata kepada majikannya, yaitu Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, "Naam, kami terima sahaja apa-apa sahaja hukuman daripada wahai imam." Jadi dihukum akan pekerja-pekerja tadi dengan sebuah hukuman. Beliau menghukum bahawasanya kalian tidak boleh keluar daripada rumah selama 40 hari. Juga tidak boleh makan melainkan makanan yang akan aku hantar ke rumahmu, dan makanan keluargamu juga makanan yang akan aku hantar kepada mereka. Juga pembelanjaan keluargamu akan aku bayar. Juga tempoh daripada kalian berhenti daripada buat masjid aku akan bayar gaji kalian selama 40 hari. Untuk apa? Untuk tathhir, mensucikan perut tadi. Walaupun makanan tadi dihidangkan oleh satu orang yang saleh, tetapi kerana sifat waraknya Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi tidak mahu tercampur hartanya dengan rezeki-rezeki yang syubhah, rezeki-rezeki yang meragukan, maka beliau melakukan sedemikian. Dan ternyata masjid yang paling banyak dibina di Hadramaut adalah masjid daripada Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, yaitu pengarang kitab yang kita bacakan pada malam ini. Juga di antara masjid tertua yang paling diimarahkan oleh ramai daripada orang-orang ataupun umat muslimin, itu adalah masjid yang dibina oleh pengarang kitab kita ini, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi radhiyallahu taala anhu. Digelar sebagai Abul Masajid, yaitu pemilik kepada masjid-masjid di Hadramaut, di samping banyak membina masjid-masjid di Hadramaut. Juga Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini belajar dengan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ratibul Haddad. Orang Melaka tidak terlepas daripada dua ratib. Banyak dalam Majmu' Maulid, itu dalam buku merah yang tua-tua itu, dalam masjid-masjid dalam Melaka itu banyak sekali daripadanya. Kalau kita selak, ada ratib Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Siapa Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad? Adalah guru kepada pengarang radhiyallahu taala anhu. Digelar sebagai Al-Imam Al-Allamah Qutubul Irsyad wa Ghauthul Bilad wal Ibad. Seorang imam Al-Allamah, mujtahid pada zamannya, juga mujaddid di zamannya, seorang wali yang mencapai tahap kutubiyah, memegang tahap kutub ini, kewalian ini selama 40 tahun. Guru siapa? Guru kepada pengarang radhiyallahu taala anhu, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ini mempunyai karangan yang banyak sekali, antaranya Nasaih Diniyah atau nasihat agama, wasiat iman, banyak dibaca di dalam masjid-masjid negeri Melaka. Juga kitab-kitab yang lain seperti kitab soal dan jawab dan sebagainya. Ini kitab-kitab karangan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu taala anhu, guru kepada pengarang radhiyallahu taala anhu. Dan Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi telah menjadi ulama pada umurnya yang muda, kerana beliau menuntut ilmu dengan Al-Habib Abdullah bin Ahmad bil Faqih radhiyallahu taala anhu, dan telah keluar ataupun takharruj ataupun telah graduate daripada Al-Habib Abdullah bin Ahmad bil Faqih ini ketika dengan tempoh yang sangat lama beliau mendampingi Al-Habib Abdullah bin Ahmad bil Faqih.
tetapi mengenal Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad setelah umurnya yang lanjut. Nah, setelah umurnya yang lanjut, mengenal Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Juga di dalam keadaan beliau telah menjadi satu orang ulama, telah mengenakan libas ulama, pakai jubah, pakai serban, pakai rida dan sebagainya. Nama yang ma'ruf diangkat-angkat oleh penduduk tempat. Tetapi ketika mana mengenal gurunya, nah ini yang dikatakan hanya Jauhari mengenal manikam ini. Nah, ketika mana mengenal satu orang guru yang sangat-sangat hebat, nah beliau menundukkan diri dengan penuh tawaduk melazimi Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad selama 40 tahun. Tanpa henti melazimi kepada Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Pengarang kitab kita ini Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi belajar dengan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad selama 40 tahun. Setiap hari beliau akan berjalan kaki daripada Hautah ataupun Ghurfah ke bumi Tarim semata-mata untuk bertemu dengan gurunya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Nah, diceritakan bahawasanya cintanya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi kepada gurunya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ini, ketika mana sebelum beliau masuk ke dalam rumah gurunya, beliau akan pusing 7 kali rumah gurunya sambil membacakan syair yang dilantunkan oleh Majnun kepada Laila. Nah, Majnun kepada Laila. Apa kata Majnun di dalam syairnya? Amurru ala diyarin Laila uqabbil dal jidara wa dal jidar wa ma hubbu diyara syaghafani qalbi walakin hubbu man sakan diyar. Nah, yang membawa maksud, aku berjalan di dinding-dinding rumah Laila dan aku mencium. Sudah masuk waktu? Sudah. Sila azan dulu. Sudah masuk waktu? Belum lagi? Bunyi tadi. Nah, jadi Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi membacakan syair yang dibacakan oleh Majnun kepada Laila. Majnun ini kisah satu orang laki-laki mencintai satu orang wanita. Imra'un Qais dipanggil. Majnun ini, jangan main-main dengan Majnun ini. Cintanya kepada Laila itu mengorbankan seluruh nyawa dan masanya hanya untuk Laila. Walaupun ditolak oleh keluarga Laila, miskin ini. Majnun ini miskin, ditolak oleh keluarga Laila. Dan diriwayatkan bahawasanya Laila ini bukan satu orang wanita yang cantik, tidak. Laila bukan satu orang wanita yang digemari oleh lelaki. Dikatakan Laila ini tidak menepati ciri-ciri yang diidam-idamkan lelaki. Nah, saiz badannya yang tidak digemari lelaki, kulit wajah yang tidak digemari oleh lelaki. Nah, ini Laila, tetapi dicintai oleh satu orang laki-laki yang bernama Majnun. Nah, samping cintanya Majnun kepada Laila, kalau masuk ke dalam perkampungan Laila, Majnun akan mencium-cium dinding rumah-rumah Laila. Nah, dan dikatakan bahawasanya Laila itu mati sebelum daripada Majnun. Ketika mati sebelum daripada Majnun samping cinta kepada Laila, setiap hari menjaga kuburan Laila daripada dilalui oleh anjing-anjing. Nah, kalau ada anjing yang lalu di kuburan Laila, akan dipukul anjing tadi dengan pukulan yang sangat-sangat mencederakan anjing tadi. Tanya kepada Majnun, wahai Majnun, kenapa engkau melakukan sedemikian kepada binatang ini? Dia kata apa? Aku tidak mahu anjing ini menyakiti Laila, samping cinta kepada Laila. Nah, suatu ketika Majnun masuk ke dalam masjid. Dikatakan bahawasanya Majnun masuk di dalam rumah ibadat melalui daripada orang yang tengah solat ataupun ibadah zaman itu. Nah, langgar lalu di hadapan orang yang sedang beribadah. Nah, maka ahli ibadah tadi marah. Setelah daripada menunaikan ibadah, mereka memarahi Majnun dengan marah yang sangat-sangat dahsyat kepada Majnun. Nah, dikatakan kepada Majnun, wahai Majnun, apa kau ini tidak mempunyai akal? Nah, kami sedang beribadah kepada Tuhan kami dan engkau mengganggu kami beribadah kepada Tuhan kami. Apa yang dikatakan oleh Majnun? Majnun berkata kepada ahli ibadah tadi, percintaanku kepada Laila mengajarkanku agar tidak memandang hanya sahaja kepada Laila. Bagaimana engkau yang mengaku cinta kepada Tuhanmu dan engkau boleh berpaling kepada selain daripada Tuhanmu ketika bersama dengan Tuhanmu. Nah, terdiam ahli ibadah tadi. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ketika sebelum beliau masuk ke dalam rumah gurunya, beliau akan pusing 7 kali daripada rumah gurunya, samping cinta kepada guru dan hormat kepada guru, sambil membacakan syair yang dibacakan oleh Majnun kepada Laila. Amurru ala diyarin Laila uqabbil dzal jidara wa dzal jidar wa ma hubbu diyara syaghafani qalbi walakin hubbu man sakan diyar. Nah, beliau mengatakan dengan syair yang diucapkan oleh Majnun, aku berjalan di rumah-rumah Laila dan aku mencium dinding-dinding itu. Bukan kerana aku mencintai dinding atau rumah-rumah itu, tidak, tetapi kerana mencintai orang yang berada di dalam rumah itu. Nah, ini Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, satu orang murid yang sangat-sangat mengagung dan menghormati gurunya. Masyhadnya luar biasa.
Husnuzannya luar biasa kepada gurunya, sehingga dengan husnuzannya beliau itu mendapatkan segenap jenis ilmu daripada gurunya. Dan juga Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, pengarang kitab kita ini adalah seorang murid yang sangat dibanggakan oleh guru. Kalau kita menemukan satu orang murid yang berbangga-bangga dengan guru, itu biasa. Itu perkara yang biasa. Satu orang murid yang dibanggakan, yang membanggakan dengan gurunya. Saya murid kepada Fulan bin Fulan. Ada orang lain kata saya pula murid pada Syekh Fulan bin Fulan. Satu lagi kata saya murid Ustaz Fulan bin Fulan. Itu biasa. Tapi kalau ada guru yang membanggakan murid, ini luar biasa. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, satu orang wali kutub di zamannya, imam kepada sekalian para ulama, juga merupakan marja atau tempat kembalinya para ulama ketika berlaku masalah. Mereka semua kembali kepada Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad untuk menyelesaikan masalah-masalah perbalahan mereka. Apa kata Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad ketika mana sebelum kewafatan beliau mengatakan bahawasanya amutu wa ana masrur wa indi khalifati Ahmad bin Zain. Aku kalau mati, aku akan gembira. Kerana apa? Kerana aku mempunyai khalifahku, yaitu Ahmad bin Zain Al-Habsyi, yang mewarisi keilmuanku dan mewarisi apa yang diwarisi olehku. Pernah berkata Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu taala anhu, guru kepada pengarang, bahawasanya beliau berkata, utitu bimaqami Syekh Abdul Qadir Jailani. Aku ini diberikan maqam Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa maqam Syekh Abdul Qadir Jailani? Sultanul Awliya, sultan bagi segala para wali. Ini maqam Syekh Abdul Qadir Jailani. Kutub bagi al-aqtab, ketua bagi sekalian ketua-ketua pemimpin-pemimpin wali-waliullah. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan bahawasanya aku diberikan maqam Syekh Abdul Qadir Jailani, walakin ma urid, tapi aku tak inginkannya. Wa a'taitu Ahmad bin Zain, tapi aku berikan kepada Ahmad bin Zain Al-Habsyi, iaitu pengarang kitab kita ini. Masya Allah, ini Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi sering dibanggakan oleh gurunya. Bahkan gurunya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mewasiatkan dengan banyak wasiat agar kitab-kitabnya, ilmunya disyarahkan oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Dan ternyata pengarang kitab yang kita bacakan pada malam ini, beliau mempunyai karangan yang banyak. Di antara segenap jenis ilmu, beliau mempunyai Safinatul Kubra, dipanggil Safinatul Kubra, kitab yang masih lagi manuskrip, tak dicetak lagi, yang mana dikatakan lebih daripada 33 manuskrip, 33 jilid manuskrip, yang mana di dalamnya itu membahaskan tentang seluruh jenis ilmu, bidang ilmu, daripada ilmu balaghah, daripada ilmu nahwu, daripada ilmu fiqh, usul fiqh, daripada kitab-kitab yang berjilid tadi. Ini samping tingginya keilmuan pengarang kitab radhiyallahu taala anhu yang kita mempelajari pada malam ini. Juga Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi pernah diperintahkan oleh gurunya untuk mensyarahkan sebuah qasidah. Qasidah ini syair. Para ulama bukan sukanya bersyair macam yang kita dengar pada hari ini. Kenapa suka qasidah? Kenapa suka syair dan sebagainya, nyanyi-nyanyi ni? Apa nyanyi-nyanyi ni? Tidak, itu adalah syair. Dan syair adalah uslub para ulama di dalam menyampaikan ilmu. Di dalam menyampaikan ilmu, uslub para ulama adalah dengan melantunkan syair. Banyak sekali syair karangan ulama di dalam menceritakan jenis-jenis ilmu. Antaranya Zubad Ibn Ruslan, 1000 bait syair di dalam mensyarahkan tentang ilmu fiqh dalam bentuk syair. Di antaranya Manzumah Baiquniyah. Ilmu mustalah hadis dimanzumahkan, disyairkan oleh Al-Imam Baiquni dengan lebih kurang daripada 30 lebih daripada bait syair menerangkan mustalah hadis, ilmu mustalah hadis. Juga yang kita sering dengar iaitu kitab Aqidatul Awam, di dalam bentuk syair dikarang oleh para ulama, iaitu qasidah, untuk menyampaikan ilmu. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, guru kepada pengarang radhiyallahu taala anhu, mengarang sebuah syair yang dinamakan dengan Syarah Ainiyah, di dalam menceritakan tentang a'immah, imam-imam yang berada di dalam silsilah para habaib atau ulama-ulama di bumi Hadramut. Siapa kemudian ambil ilmu daripada siapa tabaqah atau siapa tingkatan teratas, sehinggalah tersambung silsilahnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qasidah ini diberikan kepada pengarang radhiyallahu taala anhu agar pengarang mensyarahkannya, dan kitabnya tercetak pada masa kini dipanggil sebagai Syarah Ainiyah, di dalam menceritakan biografi setiap daripada silsilah nasab, silsilah sanad keilmuan yang disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu taala anhu. Dan
samping dekatnya beliau dengan gurunya Al-Imam Abdullah bin Alul Haddad, dan samping mendampingi gurunya, dikatakan bahawasanya wafatnya guru beliau radhiyallahu taala anhu Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad di hadapan pengarang kitab yang kita pelajari pada hari ini. Pengarang kitab ini belajar dengan gurunya Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad di penjuru tangga. Kalau tangga itu rumah orang di Hadramaut itu tinggi, 2 tingkat, 3 tingkat, tapi kecil. Tangganya kecil. Nah, tempat belajarnya selama 40 tahun di mana? Di tangga. Nah, keilmuannya bagaimana? Setaraf Imam Syafi'i. Nah, belajar dengan Al-Imam Abdullah bin Alul Haddad. Nah, meninggal guru beliau Al-Imam Abdullah bin Alul Haddad, sahibul Ratibul Haddad ini, pengarang Ratibul Haddad, di hadapan muridnya yaitu pengarang kitab ini. Nah, ketika mana Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi atau pengarang kitab Risalah Jami'ah ini sedang membacakan kitab Al-Muwatta lil Imam Malik bin Anas. Kitab Muwatta karangan Imam Malik, kitab hadis, sedang baca di hadapan gurunya. Gurunya wafat di hadapan beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, ini samping dekat seorang murid dan guru. Nah, kemudian setelah wafatnya Imam Abdullah bin Alul Haddad yang memegang maqam Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad sebagai seorang khalifah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, sehinggalah wafatnya beliau radhiyallahu taala anhu pada hari Jumaat pada asar 19 daripada Syaban tahun 1145 Hijrah di Hadramaut, dan dikubumikan di bumi yang dinamakan sebagai Hautah. Nah, Hautah ini adalah sebuah penempatan yang dinamakan sebuah pagar. Hautah ini bulatan. Dalam itu semua daripada murid-murid Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Nah, ini Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, pengarang kitab yang kita akan pelajari pada malam ini dan pada akan datang insya-Allah. Beliau Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi mempunyai 2 orang anak. Nah, Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini nikahnya telah lama bernikah tapi tidak mempunyai anak. Beliau sempat mengadu kepada gurunya ketika mana gurunya sedang masih lagi hidup. Beliau mengadu kepada gurunya Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad, "Wahai Syekh, wahai Imam, aku ini sudah lama kahwin tapi masih tidak ada anak, sering keguguran, isteri sering keguguran." Nah, jadi kebetulan ketika itu di dalam bilik pengajian beliau, setelah daripada tangga beliau masuk ke dalam bilik, Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Imam Abdullah bin Alul Haddad, ini satu orang wali besar, buka tingkap di biliknya. Masih ada lagi bangunannya pada hari ini. Kemudian disebut kepada Ahmad bin Zain Al-Habsyi, pengarang kitab yang kita bacakan pada malam ini. "Ya Ahmad, wahai Ahmad, lihat engkau di luar tingkap." Jadi pengarang kitab yang kita pelajari pada malam ini melihat kepada luar tingkap. Nah, terlihat apa? 2 orang anak kecil, satu wanita, satu lagi laki-laki sedang bermain. Nah, dikata oleh Al-Imam Abdullah bin Alul Haddad, "Hal ta'lam, apakah engkau tahu bahawasanya itu adalah anak-anakku yang berada di dalam sulbiku dan aku telah pindahkan di dalam sulbimu." Ini adalah karamah para aulia ini. Ceritanya mungkin tidak masuk akal, tetapi ini adalah perkara-perkara karamah para aulia di antara para waliullah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan lahir daripada zuriat Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi 2 orang, dua orang yang sangat agung di zamannya. Satu orang perempuan dan satu orang laki-laki. Satu yang bernama dengan Hubabah Salma, wali wanita yang tertinggi darajat kewaliannya di bumi Hadramaut, sehingga mana tidak ada satu pun daripada wali kalangan laki-laki yang mengatasi kewaliannya pada zamannya. Nah, ini Hubabah Salma binti Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Di bumi Hadramaut adalah sebuah bumi yang tersangat banyak daripada ulama. Seperti mana yang kita tahu bahawa penerimaan Islam di tanah Nusantara ini datangnya daripada ulama-ulama yang berasal daripada Yaman. Mereka adalah keluarga daripada keluarga Ali Abdul Malik. Nah, daripada keluarga Amil Faqih Al-Muqaddam bin Muhammad Sahib Al-Mirbah bin Ali bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir radhiyallahu taala anhu. Begitu nasabnya. Atau kama qala, seperti mana yang ditulis di dalam kitab-kitab ahli sejarah. Nah, yaitu keturunan Wali Songo. Wali Songo yang datang 9 orang itu bukan 9 orang datang satu kapal, tidak. Datangnya daripada Sayyid Jamaluddin Al-Kubra, datang kepada bumi Campa. Nah, kemudian tinggal di situ, turun di situ, berkahwin, lahirkan anak, kemudian anak-anaknya ditarbiyah olehnya, lahirkan anak lagi, sehingga mana masing-masing berpecah. Masing-masing berpecah melakukan misi dakwah di dalam kepulauan Nusantara, sehingga mana kita daripada Bani Melayu atau orang-orang Melayu menerima keislaman dengan jasanya para ulama daripada bumi Hadramaut Yaman. Wali Songo itu semuanya keturunan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Nah, sampai sekarang orang Melaka masih lagi tidak berpisah dengan ulama-ulama Hadramaut. Buktinya di mana? Di Kampung Hulu masih ada lagi Habib Abdullah bin Abi Bakar bin Salim, keturunan Nabi daripada bumi Yaman. Di mana lagi? Di Tengkera Al-Habib Alwi bin Idrus bin Alwi bin Abdullah bin Alwi Al-Habsyi. Nah, juga di Bukit Cina ada Al-Habib Umar. Nah, ini semua ulama-ulama Hadramaut yang datang berdakwah ke tempat kita. Nah, hanya saja mereka yang terkebumi di Kampung Hulu, di Bukit Cina, di Tengkera, mereka itu datang pada tahun 11 Hijriah. Nah, tahun 11 Hijriah iaitu 1000 kurun ke-11, iaitu 1200 Hijriah. Mungkin sebaya dengan masjid ini yang kita duduk pada malam ini. Nah, dan mungkin saja mereka para ulama yang pernah berdakwah di tempat kita masuk ke dalam tempat ini. Nah, ini yaitu ulama Hadramaut, para di bumi Hadramaut dikenal dengan bumi para ulama. Ramai sekali para ulama dan para aulia, ramai para wali. Suatu ketika ada satu ulama daripada luar ingin mencabar keilmuan ulama Hadramaut. Masuk ke bumi Hadramaut, lalu di tepi rumah Hubabah Salma binti Ahmad bin Zain Al-Habsyi, anak pengarang kitab radhiyallahu taala anhu. Ketika mana sedang ingin masuk ke dalam kota yang didiami oleh Hubabah Salma ini, ulama yang penuh dengan takbur tadi, bangga diri dan merasa diri dia berilmu tadi, lalu di tepi rumah Hubabah Salma. Selesai sahaja lalu daripada penjuru rumah, hilang ingatannya, sehingga mana tidak tahu daripada mana dia datang. Pakai seperti para ulama, jubahnya, imamahnya, ridaknya dan sebagainya. Maka orang kampung jadi aneh, orang kampung jadi pelik. Tanya, antum daripada mana ya Syekh? Antum daripada mana? Jadi dia diam. Dia kata apa? Wallahi aku tak tahu aku daripada mana. Tanya lagi, siapa nama engkau wahai Syekh? Aku juga tidak tahu nama aku. Nah, jadi beliau bertanya kepada penduduk kampung di mana masjid. Nah, jadi beliau datang ke masjid. Ditanya lagi dengan orang masjid, siapa namamu? Lupa namanya. Daripada mana? Lupa. Sehingga mana para ulama ketika itu berbincang agar dibawa kepada Syekhah, iaitu Hubabah Salma binti Ahmad bin Zain Al-Habsyi, pengarang kitab ini, anak pengarang kitab ini. Dibawakan kepada Hubabah Salma. Sampai saja kepada Hubabah Salma, Hubabah Salma mengarahkan agar ulama-ulama yang ada, beberapa lelaki-lelaki yang ada, agar pergi turun ke bawah ambil tali di tepi rumah. Ketika dia ambil tali dibawakan kepada Hubabah Salma, ternyata kembali lagi ingatan ulama yang masuk ke dalam kota Hadramaut dengan penuh besar diri tadi. Nah, ketika sampainya, ketika mana dia menerima kembali ingatannya, ada kembali ingatannya, nah dia terkejut macam tu. Ditanya, disebutkan oleh Hubabah Salma, ya fulan ta'addab, wahai fulan, beradablah engkau. Nah, engkau masuk dengan tidak ada adab di dalam tempat kami, dengan itu aku angkat ingatan. Nah, dengan karamah anak kepada pengarang kitab ini, perempuan tetapi darajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, perempuan tetapi darajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga pengarang kitab yang kita pelajari pada malam ini mempunyai satu orang anak laki-laki yang dinamakan sebagai Al-Habib Ja'far bin Ahmad bin Zain, digelar dengan gelaran Sultanul Ulama fi asri. Sultan ulama, sultan kepada para ulama pada zamannya. Nah, ini Al-Habib Ja'far bin Ahmad bin Zain Al-Habsyi, daripada zuriyah yang berkat, guru yang mulia, juga mewarisi keilmuan gurunya, anak-anaknya mewarisi keilmuannya. Begitulah keturunan Nabi SAW, dan juga begitulah para ulama radhiyallahu taala anhum ajmain, pengarang kitab yang kita pelajari pada malam ini. Dan kitab ini adalah kitab yang tersangat-sangat berkat, dan bukti bahawa karamahnya Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi masih zahir sehingga waktu kini, yaitu bukti darajatnya pengarang kitab ini masih tinggi ataupun tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu sampai kitab ini di tempat kita disyarahkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantan. Ini zaman dulu ini, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantan, Bahjatul Wasail namanya. Itu adalah kitab mensyarahkan kitab Risalah Jami'ah. Ramai sekali daripada ulama-ulama tanah Melayu menjadikan kitab Risalah Jami'ah ini sebagai silibus asas bagi satu orang yang ingin mempelajari fiqh mazhab Syafi'i. Nah, bahkan diajarkan kepada anak-anak. Kemudian daripada kitab Risalah Jami'ah ini akan naik tingkatannya kepada kitab Safinatun Najah. Daripada Safinatun Najah mereka akan mempelajari kitab yang dinamakan sebagai Mukhtasar Latif atau Mukhtasar Saghir. Nah, atau juga mereka lompat kepada, kemudian mereka akan mempelajari kitab Muqaddimah Hadramiyah. Ini silibus mazhab Syafi'i. Kemudian mereka akan mempelajari Abi Syuja', matan Abi Syuja' Ghayah wa Takrib. Kemudian daripada matan Ghayah wa Takrib mereka akan mempelajari Umdah. Setelah daripada Umdah mereka akan mempelajari Zubat Ibn Ruslan. Setelah daripada Zubat Ibn Ruslan mereka akan mempelajari Minhaj, dan sehinggalah kepada Syarah Muhadzab dan sebagainya, Muhadzab dan Syarah Muhadzab dan sebagainya.
Begitulah silibus daripada pembelajaran mazhab Syafi'iyah di dalam mempelajari mazhab Syafi'i. Nah, iaitu kitab yang kita pelajari pada hari ini, kitab yang penuh dengan keberkatan, dikarang oleh seorang ulama yang tersangat-sangat hebat, ulama yang luar biasa. Nah, juga kitabnya adalah kitab yang tidak pernah ditinggalkan oleh para ulama. Berkata ulama Hadramaut, tidak menjadi satu orang ulama, tak ada satu pun ulama di bumi Hadramaut setelah daripada kewujudan Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi yang menjadi ulama, melainkan setelah membaca kitab Risalatul Jami'ah wa Tazkiratun Nafi'ah. Kitab ini ada doa yang khusus daripada pengarang radhiyallahu taala anhu. Beliau mendoakan pada muqaddimah kitabnya, insya-Allah kita akan bacakan nanti pengajian akan datang. Beliau mendoakan barang siapa yang telah mengetahui isi kitab yang aku telah tuliskan ini dan juga telah mengamalkannya, maka aku meminta kepada Allah, narjulahu minallah an yakuna lahu min ahli ilmi zahiran wa batinan wa billahi taufik. Beliau mengatakan bahawasanya kami minta kepada Allah agar mereka itu yang mempelajari kitabku dan telah mengamalkan kitabku, agar diberikan ilmu yang zahir dan batin, wa billahi taufik. Ini doa Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi kepada siapa-siapa yang mempelajari kitabnya. Nah, apakah konten daripada kitab Risalah Jami'ah ini? Konten daripada kitab Risalah Jami'ah ini adalah perbahasan terhadap rukun agama. Nah, apa itu rukun agama? Nah, rukun Islam kita tahu kan, rukun Islam. Berapa rukun Islam? 5 ya. Rukun iman 6. Nah, rukun agama ada 3. Nah, ini disebutkan oleh ulama berdasarkan hadis Jibril. Jibril datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, khabarkan kepadaku tentang iman. Nah, dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, iman itu engkau beriman dengan Allah. Itu rukun iman yang 6. Kemudian ditanya tentang Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab tentang Islam. Kemudian ditanya tentang ihsan. Nah, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Ihsan adalah ketika mana engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, dan sekiranya engkau tidak mampu melihat Allah, ketahuilah Allah melihat. Ini ketiga-tiga cabang daripada keilmuan ini, yaitu iman adalah ilmu tauhid, Islam adalah perbahasan fiqh, kewajipan bagi seorang muslim mengucap 2 kalimah syahadah, menunaikan solat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan. Ini kewajipan bagi setiap muslim yang dipanggil dengan fiqh, ilmu fiqh. Dan yang ketiga, ihsan, itu adalah ilmu tasawuf. Ini ketiga-tiga ilmu ini adalah merupakan rukun agama. Tidak lengkap agama seseorang yang beragama dengan agama Islam melainkan adanya ketiga-tiga perkara ini, seperti mana yang disebutkan di dalam hadis Jibril yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati perhimpunan kita pada malam ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap yang hadir, setiap yang melihat, setiap yang mendengar, semoga Allah memberikan kepada kita istiqamah agar terus menghadiri majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh para hadirin, para hadirat, seluruh orang-orang yang melihat, orang-orang yang mendengar, dan seluruh penduduk di penempatan ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebanggaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, zuriat-zuriat mereka kebanggaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menyebabkan hati takut kepada Allah, mata yang mengalir takut kepada Allah Subhanahu wa taala, anggota tubuh yang sentiasa mentaati Allah dan tidak sama sekali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, memuliakan seluruh orang-orang yang hadir pada malam ini, para hadirin, zuriat-zuriat mereka, kenalan mereka, seluruh penduduk di penempatan ini, agar Allah Subhanahu wa taala muliakan mata-mata kami ya Allah, agar dapat melihat wajah mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya kami ya Allah. Semoga seluruh yang hadir, seluruh yang melihat, seluruh yang mendengar, seluruh zuriat-zuriat mereka ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membangkitkan seluruh yang hadir, seluruh yang melihat, seluruh yang mendengar, seluruh penduduk di penempatan ini dan zuriat-zuriat mereka di bawah panji besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-'afwu minkum ala tatwil.